Syekh Daud Al-Fatani. Jadi kalau kita lihat Syekh Daud Al-Fatani ini dalam karangan dia, dalam buku-buku dia, jadi banyaklah nama dia yang guna. Kadang nama Al-Alamah, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif, Al-Syekh Daud Ibnu Abdullah Ibnu Idris Al-Fatani. Kerana Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif ni dia dapat title ni daripada kerajaan Uthmaniyah di Turki. Kadang-kala dia guna Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kadang-kala dia guna Syekh Daud, ada debut atau tidak ada masalah lah. Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Jadi dalam karangan Syekh Daud Al-Fatani ini kita boleh lihatlah beberapa nama yang guna di depan halaman yang pertama buku karangan beliau. Kadang-kadang dia guna nama penuh, kadang-kadang separuh, kadang-kadang dia bin Idris, kadang-kadang tak guna. Kadang-kadang kebanyakan dia guna Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Jadi Al-Fatani itu menunjuk kepada tempat lahir Syekh Daud sendiri. Kerana kalau kita lihat Syekh Daud Al-Fatani, walaupun dia adalah ulama besar di Fatani, tapi dia banyak di luar, iaitu di Haramain. Jadi menunjuk bahawa beliau datang daripada Fatani, dia guna Fatani. Ini selalu diguna oleh ulama-ulama kita di Fatani, macam Al-Bukhari, macam Tirmizi dan sebagainya. Ini nama yang kalau kita lihat buku, sebenarnya saya kalau ada kesempatan boleh tunjuklah gambar-gambar buku di cover buku pertama Syekh Daud Al-Fatani. Inilah nama yang guna oleh Syekh Daud. Kalau kita lihat kelahiran Syekh Daud Al-Fatani, jadi tidak dipertikaikan, iaitu Syekh Daud Al-Fatani dilahir di Krisik, kawasan pinggir bandar Fatani. Walaupun ada beberapa orang macam Ahmad Fatri dan sebagainya, dan ada tokoh-tokoh sejarah di Fatani mengatakan Syekh Daud melahir di Parit, tetapi kalau kita lihat Parit Krisik memang kawasan yang tidak berbeza lah. Kawasan kalau kita namakan Krisik pun tidak ada masalah, walaupun beliau dilahir di Parit. Tetapi tahun kelahiran Syekh Daud Al-Fatani ini ada beberapa pendapat berbeza, tetapi jarak perbezaan itu sangat luas lah. Ada dikatakan Syekh Daud Al-Fatani lahir pada tahun Hijrah 1133. Ini termasuklah Haji Wan Muhammad Sorid. Dan ada juga yang mengatakan Syekh Daud Al-Fatani melahir pada 1153 Hijriah. Dan ada juga yang mengatakan 1183. Ini termasuklah Ismail Cik Daud dan Ahmad Fatihi. Mungkin kalau ada beliau tokoh, memang ini tokoh ulama, jarah kalau ada, mungkin mereka ini boleh betulkan kalau ada kesalahan. Kita lihat kepada keturunan Syekh Daud Al-Fatani. Kita lihat pada ibu dan bapa dia dulu. Dia kadang-kadang buku mengatakan Syekh Wan Abdullah yang kahwin dengan Wan Fatimah dapat 6 orang anak, termasuk Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Wan Abdul Qadir, Syekh Wan Abdul Rashid, Syekh Wan Idris dan seorang wanita yang tidak ketahui namanya. Tapi ada juga yang kajian mengatakan ada seorang lagi, iaitu Syekh Wan Nik. Jadi tak apalah kalau kita katakan 5, kalau kita kata 6 termasuklah Syekh Wan Nik. Kalau kita kata 5 tak masuk yang warna merah ni. Kalau kita lihat keturunan Syekh Daud Al-Fatani, kita pergi ke atas ni, dia keturunan daripada Syekh Ibrahim Al-Hadrami. Kalau kita ikut lagi, Syekh Ibrahim Al-Hadrami ini terus sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini kajian yang diadakan berkenaan keturunan family trees bagi Syekh Daud Al-Fatani. Ini tahun kelahiran yang berbeza. Yang warna merah ini iaitu pendapat Haji Wan Muhammad Sorid
dan tarikh wafatnya 1276, usia 166. Ini pendapat Wan Muhammad Shahir. Kalau yang warna 1183 lahir dan meninggal dunia 1263, berusia masa meninggal 80 tahun, ini Ismail dan Ahmad Fatihi. Nanti saya akan cerita berkenaan dengan tarikh wafat pada akhir perbincangan kita pada hari ini. Kita teruskan pendidikan Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani dilahirkan di Gresik. Lepas itu Syekh Daud Al-Fatani di masa usia 5 tahun, dia dah belajar ilmu akidah dan ilmu ilmu tata bahasa Arab, iaitu bahasa Arab. Syekh Daud Al-Fatani sempat belajar di Pondok Kuala Bekah. Ini kalau kita lihat sejarah Kuala Bekah ni terdiri daripada pondok yang awal-awal yang wujud di Fatani lah. Kalau mengikut fakta sejarahnya, Pondok Kuala Bekah ditubuh pada abad 16. Manakala Pondok Gresik ini awal daripada Pondok Kuala Bekah, ini pada abad 15. Lepas itu Pondok Semelah dan Pondok Paubuk. Ini yang Syekh Daud Fatani yang belajar. Dan di Pondok Paubuk inilah Syekh Daud Al-Fatani sempat belajar dengan Abdul Rahman bin Abdul Mu'min di sini. Dia belajar di tanah air sampai usianya 20 tahun. Lepas itu dia bertolak kepada Aceh. Dia guna masa di Aceh 2 tahun dan sempat belajar dengan Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh. Ini sempat belajar masa 2 tahun Syekh Daud Al-Fatani di Aceh. Lepas itu Syekh Daud Al-Fatani dia pindah ke Makkah 30 tahun di sana dan sempat belajar di sana Syekh Samani, iaitu pengasas Tariqah Samariyah di sana 30 tahun. Lepas itu Syekh Daud Al-Fatani berpindah kepada Madinah 5 tahun. Lepas itu balik duduk di Makkah sampai akhir hayatnya. Kita lihat di kalangan guru-guru yang terkenal bagi Syekh Daud Al-Fatani, mungkin saya tak sempat nak baca satu persatu, tapi nak beritahu kepada 4 orang guru, kerana kebetulan dia ada catatan daripada Syekh Daud Al-Fatani sendiri. Tu guru ya termasuknya Syekh Ataullah, Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh, sebagaimana saya cerita masa dia 2 tahun di Aceh, Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani Al-Madani, dan Sayyid Sulaiman bin Yahya. Ini guru terdiri daripada guru-guru yang terkenal bagi Syekh Daud Al-Fatani. Lepas itu kita lihat murid-murid yang terkenal. Ini kalau saya cerita satu persatu mungkin habis masa dengan nama lah. Termasuknya Syekh Abdul Malik bin Isa, iaitu di Terengganu, Syekh Hasan bin Ishaq di Besut, Terengganu, Syekh Wan Musa, Kota Baru, Kelantan, Syekh Zainuddin di Aceh, Ismail bin Abdullah, Minangkabau, Muhammad Zain ad-Din bin Muhammad, Sumbawa, Muhammad Khatib bin Abdul Ghaffar, Sambas, Syekh Wan Abdullah bin Muhammad, Terengganu, Haji Abdul Samad bin Faqih, Haji Abdullah Ulai Condong, Kelantan, Jamaluddin bin Lebay Muhammad, Kelantan, Sultan Muhammad Safiyuddin, Indonesia, Abdul Halim, Kelantan. Lepas itu termasuklah murid-murid daripada Fatani, iaitu Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, Haji Muhammad Soleh Khatib Al-Fatani dan sebagainya. Ini termasuk murid-murid Syekh Daud Al-Fatani. Cuba kita lihat kawan pula yang Syekh Daud Al-Fatani, iaitu termasuknya Syekh Muhammad Syihabuddin bin Zain Abidin, iaitu pengarang buku Tariqah Al-Jannan. Abdullah bin Ismail, pengarang buku Syifa Al-Qulub, Syifabul Qulub. Muhammad bin Sheikh Abdullah Ba'id Aceh,
pengarang buku Risalah, dan Muhammad bin Sheikh Ahmad Khatib Aceh, iaitu pengarang buku Dakwah Al-Qulub, dan seterusnya lah, banyaklah kawan-kawannya. Tapi yang ada dipertikaikan iaitu Abdul Samad Al-Falimbani. Ya, ini ada pendapat selisih. Yang ada mengatakan Syekh Daud dan Abdul Samad adalah kawan, pernah datang ke Thailand, dan ada juga yang pendapat bahawa dua-dua ini tak pernah berkawan. Itu terserahlah kepada fakta sejarah. Saya cuma present fakta yang saya dapat daripada kajian. Jadi ada dua pendapat bahawa adakah Abdul Samad itu kawan bagi Syekh Daud Al-Fattani dan sempat datang ke sini, ataupun Abdul Samad itu tidak, kerana ada dua pendapat yang berbeza. Walaupun dikatakan kedua-dua ini pernah belajar di Makkah dan sebagainya. Okey, kita teruskan. Syekh Daud Al-Fattani ini pernah jadi Amirul Hajj, dan walaupun Syekh Daud Al-Fattani dia meninggalkan tanah air setelah dia usia 20 tahun, 2 tahun ke Aceh, 30 tahun ke Mekah, 5 tahun ke Madinah, tapi dikatakan Syekh Daud Al-Fattani sempat balik ke Thailand, ke Patani lah, balik ke Patani masa tu Al-Fattani 3 kali. Yang pertama berlaku pada tahun 1820 Masihi. Yang kedua 1832 Masihi. Yang terakhir iaitu ketiga 1845 Masihi. Lepas itu dia balik ke Mekah sampai wafat di sana. Itu menikah di sana. Ini fakta politik, fakta sejarah yang dikemukakan oleh ahli sejarah di Patani dan di dunia Melayu. Lepas itu kita lihat kepada bentuk. Mungkin saya tak guna masa panjang, mungkin kita boleh guna guna masa untuk soalan jawab. Kita tengok bentuk karya, iaitu karangan Syekh Daud Al-Fattani, iaitu kalau kita lihat ada beberapa orang mengatakan Syekh Daud Al-Fattani ini mempunyai lebih daripada 100 karangan Syekh Daud Al-Fattani. Ini bentuk dia, satu bentuk karangan sendiri. Ini jelas bahawa buku ini adalah karangan Syekh Daud Al-Fattani, kerana di muka surat yang pertama itu memang dicatat bahawa Syekh Daud Al-Fattani. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, dikatakan karangan, ini silap ejaan, dikatakan karangan Syekh Daud Al-Fattani. Dikatakan karangan Syekh Daud Al-Fattani. Kenapa dikatakan karangan Syekh Daud Al-Fattani? Kerana tidak ada nama penulis di buku itu. Kecuali sifat 20. Sifat 20 ni ada nama dikatakan Syekh Daud Al-Fattani, tapi ada juga sejarah, ahli sejarah mengatakan sifat 20 bukan tulisan Syekh Daud Al-Fattani. Kerana style tulisan itu bukan Syekh Daud Al-Fattani, tapi oleh kerana buku Syekh Daud Al-Fattani sangat masyhur, maka dimasukkan nama Syekh Daud Al-Fattani. Jadi ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan sifat 20 ni bukan karangan Syekh Daud Al-Fattani. Yang ada juga yang mengatakan sifat 20 ni karangan Syekh Daud Al-Fattani. Jadi kedua-dua ni memang ada hujah. Hujah yang mengatakan bukan sifat 20, buku sifat 20 ini bukan karangan Syekh Daud Al-Fattani. Hujahnya iaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fattani. Dia mengatakan cara style tulisan sifat 20 ni bukan cara Syekh Ahmad Al-Fattani, walaupun nama di buku tu nama Syekh Daud Al-Fattani, kerana masa tu buku dicetak oleh Syekh Daud Al-Fattani dapat sambutan baik daripada masyarakat, maka dimasukkan. Itu dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad. Tetapi Muhammad Sorik dan orang lain dia defend, dia berdasar kepada nama yang ditulis di buku tu. Kerana buku tu tulis Syekh Daud Al-Fattani, maka dikatakan Syekh Daud Al-Fattani tulis buku, karang buku ini. Jadi inilah salah satu daripada dikatakan termasuk Akidah Al-Jawahir, Muqaddimah Al-Kubra, Risalah Kelebihan Hamdalah. Jadi
ini termasuklah buku-buku yang dikatakan dikarang oleh Syekh Da'wah Al-Fatani. Jadi inilah bentuk. Saya tak perlu masuk kepada detail lah, kerana kalau masuk detail bila tulis macam mana tak ada nama, bila siap ni susah. Kadang-kadang tak jumpa pun yang original punya naskah asasi yang asal tu. Maka inilah termasuk bentuk yang kedua, karangan Syekh Daud, tapi tidak dikata saja, tidak boleh bukti kerana tidak ada. Satu, ada nama tapi style tulisan bukan Syekh Daud. Yang kedua, tidak ada nama tapi tulisan macam Syekh Daud, maka juga dikatakan ini adalah karangan Syekh Daud Al-Fatani. Lepas itu ada juga dalam bentuk terjemahan, khususnya terjemahan buku Imam Ghazali macam Minhaj Al-Abidin dan sebagainya. Ada juga terjemahan, tapi dalam terjemahan tu ada juga syarahan sebelah di atas muka yang sama, tapi sebelah tepi surat itu ada syarahan. Itu style Syekh Daud Al-Fatani. Dan ada juga bentuk karangan macam soal dan jawab, macam Furu' al-Masail dan sebagainya. Dan bukan sekadar buku yang ditulis, bahkan ditiru oleh ulama kemudian, iaitu bentuk tulisan iaitu soal dan jawab macam Furu' al-Masail dan sebagainya. Dan ada juga bentuk buku Syekh Daud Al-Fatani, tetapi bukan Syekh Daud yang tulis, tapi pelajar dia, murid dia tulis buku, dan dikatakan ini adalah buku Syekh Daud Al-Fatani juga. Ini bentuk-bentuk tulisan. Jadi saya tak perlu masuk kepada detail kerana lebih daripada 100 buku yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Kerana itu Syekh Daud Al-Fatani adalah sebagai ulama yang besar di Patani, bahkan di dunia Melayu, kerana hasil daripada karangan-karangan mereka ini beliau. Dan bukan setakat buku yang dikarangan Syekh Daud Al-Fatani diguna di Fatani saja, bahkan di seluruh dunia Melayu. Sampai sekarang pun masih lagi buku-buku Syekh Daud Al-Fatani diguna, khususnya di sistem pondok dan madrasah dan sebagainya. Okey. Bentuk tulisan juga bagi Syekh Daud Al-Fatani ini, kadang-kala Syekh Daud Al-Fatani dia ada tulis buku ini tamat pada bulan, pada tahun. Kan kita dapat ketahui bahawa bila buku ini siap, dan juga kadang-kadang kita boleh dapat bila buku ini dicetak. Dan kadang-kadang tidak dicatat hari bulan. Jadi kita tidak lihat, apabila kita jumpa buku Syekh Daud Al-Fatani, kita tidak boleh tahu bila dia mula, bila dan dia siap buku ini. Tidak ada hari bulan. Kadang-kadang ada hari bulan tapi tak sebut di mana catat buku ini dicetak dan sebagainya. Dan ada juga buku Syekh Daud Al-Fatani, dia macam 2 jilid, kita jumpa jilid yang pertama, tidak ada jilid yang kedua. Ada juga jumpa tidak jilid yang pertama, jumpa dua, ada yang jumpa pertama dan tidak dua. Kadang-kadang ada beberapa lagi buku karangan Syekh Daud Al-Fatani yang tidak dicetak. Jadi masih, tapi semua kebanyakan yang ada ini, kalau kita ada kesempatan bolehlah, dia memang wujud di Kuala Lumpur, kita boleh lihat sekarang. Okey, bidang karangan Syekh Daud Al-Fatani ini, Syekh Daud Al-Fatani ini memang 100 buku lebih, ini banyak bidang lah. Kadang-kadang susah kita nak katakan buku ini adalah akidah, buku ini adalah fiqh. Kita susah nak kata kerana kadang-kadang satu buku mengandungi akidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Jadi apabila kita nak mengatakan buku ini akidah, kita lihat kebanyakan konten kandungan dalam tu, kalau bersangkut paut dengan akidah, maka kita katakan ini buku akidah. Buku ini berkenaan dengan fiqh, dan buku ini berkenaan dengan tasawuf dan sebagainya. Itu kita tengoklah kandungan dalam. Kalau berkenaan dengan akidah, Syekh Daud Al-Fatani dia adalah kebanyakan dia fokus kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada cerita berkenaan iman dan zikir dan sebagainya. Kalau
Kalau kita lihat berkenaan fiqh pula, memang ada beberapa tajuk yang asasi yang dihurai oleh Syekh Al-Fatani, termasuk ibadah, termasuk cara niat, termasuk sembahyang, termasuk juga sembahyang solat tarawih dalam bulan Ramadan, berkenaan dengan haji, berkenaan dengan sembelih, berkenaan dengan kahwin, berkenaan dan zakat dan sebagainya. Ini berkenaan buku-buku fiqh yang dikarang oleh Syekh Al-Fatani. Kalau manakala tasawuf pula, memanglah dua tarekah, iaitu Syattariyah dengan Samariyah, iaitu tarekah yang dikarang oleh Syekh Al-Fatani. Akhir kebanyakan apabila kita bincang berkenaan bidang yang dikarang oleh Syekh Al-Fatani, jadi kebanyakan kita fokus kepada akidah fiqh tasawuf. Kurang kita bincang berkenaan dengan pendidikan kerana tidak ada buku khas yang tulis berkenaan pendidikan. Tetapi kalau kita ada kesempatan membaca buku Dur As-Samin, Minhaj Al-Abidin, Jum' Al-Fawaid dan sebagainya, maka kita lihat, dan termasuk buku-buku lain, kita boleh lihat beberapa fikrah pendidikan yang ada dalam buku itu, dalam buku-buku yang saya sebut tadi, kerana di situ ada fikrah, idea-idea berkenaan dengan pendidikan yang sangat menarik. Kalau kita go through that, memang kita nampaklah pendidikan yang fikrah pendidikan yang disampaikan oleh Syekh Al-Fatani. Saya dapat kesempatan baca buku tadilah, buku Dur As-Samin dan beberapa buku, maka saya dapat bahawa Syekh Al-Fatani dia ada bincang berkenaan dengan pendidikan. Termasuknya satu, Syekh Al-Fatani dia bincang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang mengatakan kalau kita dapat faham daripada hadis ni, saya tidak takhrij, semua saya nak presentkan hadis yang jadi maksud oleh Syekh Al-Fatani, iaitu bagi mereka yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu untuk dunia ni, bukan untuk akhirat, maka dia tak boleh dinamakan penuntut ilmu yang sebenar. Jadi saya tak tahulah di mana hadis yang datang ni, tapi saya dapat buat rumusan maksud hadis ini, iaitu bagi pendapat Syekh Al-Fatani, bahawa dia kata bagi mereka yang menuntut ilmu dan cari ilmu untuk duniawi, bukan kerana akhirat, maka mereka ni tidak boleh dinamakan yang menuntut ilmu yang sebenarnya. Itu. Tapi dalam Jam' Al-Fawaid juga, Syekh Al-Fatani mengatakan, ini memang Al-Quran, dia mengatakan ulama ini bukan orang yang ada ilmu sahaja, bahkan ulama ini adalah orang yang takut kepada Allah. Kerana ini kita rujuk kepada Al-Quran, memang al-ulama innama yakhshallaha min ibadihil ulama, al-ulama warasatul anbiya dan sebagainya. Ini pendapat Syekh Al-Fatani yang ada dalam kandungan buku-buku Jam' Al-Fawaid, Dur As-Samin, Minhaj Al-Abidin, terjemahan buku Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Jadi inilah tujuan pendidikan yang dikemuka oleh Syekh Al-Fatani. Dan saya cuba semakkan ada hadis yang diambil oleh Syekh Al-Fatani ini daripada dua orang, iaitu Abdullah bin Umar dan yang kedua iaitu Malik bin Dinar. Jadi inilah tempat yang saya lihat dalam buku ini, ada hadis yang daripada dua orang ini. Dan Syekh Al-Fatani pula mengatakan kepentingan ilmu memang sangat penting. Kehilangan ilmu itu bukan hilang buku, tapi kehilangan ilmu itu adalah hilang ulama. Ini pendapat Syekh Al-Fatani. Jadi saya dapat buat kesimpulan daripada buku yang saya sebut tadi, beberapa noktah berkenaan pendidikan, iaitu yang Syekh Daud kata, bagi mereka yang cari ilmu daripada Rasulullah, memang dia dapat syurga. Itu yang saya buat kesimpulan pertama. Yang kedua, ulama, iaitu alim, orang alim ni dapat bagi syafaat kepada pelajar dia. Ini daripada buku Syekh Al-Fatani. Yang ketiga, ini bahasa Inggeris, siapa guna duit untuk cari ilmu, maka di akhirat ni
memang dapat bidadari dan binatang daripada syurga. Mereka yang tolong bagi orang yang mencarikan ilmu, Allah melindungkan dia daripada api neraka. Mereka yang ziarah orang yang cari ilmu, maka Allah akan hapus dosa daripadanya. Siapa yang pegang tangan dan bersalam dengan orang yang cari ilmu, maka neraka haram bagi dia. Jadi saya petik-petik perkara ini dalam beberapa buku, maka ini adalah fikrah pendidikan. Jadi kuranglah kalau kita lihat beberapa sebelum ini, apabila kita bincang berkenaan dengan bidang-bidang karangan Syekh Daud Al-Fatani, maka kita masuk akidah, fiqh, dan kita belum masuk pendidikan. Sedangkan beberapa fikrah pendidikan ada dalam buku-buku Syekh Daud Al-Fatani. Yang lagi, yang sangat lagi menarik, dalam buku saya tak sempat nak rojok dia dalam buku mana, tapi satu masa saya pernah baca buku Syekh Daud Al-Fatani masa bagi ceramah. Saya jumpa satu noktah yang penting dalam fikrah Syekh Daud Al-Fatani, iaitu integrasi ilmu. Syekh Daud Al-Fatani bincang berkenaan dengan integrasi ilmu, walaupun integrasi ilmu itu bukan daripada tradisional dan sekular. Macam kita ni, kalau kita cakap berkenaan integrasi, maka kita fokus berkenaan ilmu dunia dan ilmu tradisional dan ilmu moden. Tetapi Syekh Daud ni dia integrasi ilmu bermakna ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sebab perkara ni memang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lihat seorang pekebun, dia masih campur bunga tamar. Nabi kata macam tak kena buat macam itulah. Maka apabila pekebun itu dia tak buat, maka tahun yang datang tidak dapat buahan. Dan buah tak dapat. Maka dia cerita kepada Nabi. Nabi cerita macam kalau dunia perkara ni anta lebih tahu daripada saya. Ini memang bermakna ilmu ni ada ilmu. Kalau ibadah memanglah pada Quran dan Sunnah. Kalau ilmu duniawi ni memang penting, bukan tak penting. Jadi kita tidak boleh hidup melalui ilmu agama saja. Bahkan kita kena hidup integrasi. Jadi sangat menariklah berkenaan fikrah Syekh Daud Al-Fatani berkenaan dengan integrasi ilmu, khususnya ilmu duniawi dan ilmu samawi. Ini saya boleh buat rumusan macam ni. Ini akhir ni kita lihat sekali lagi. Lepas itu Syekh Daud Al-Fatani dia tarikh wafat, iaitu tahun wafat masih dipertikaikan. Kalau Syekh Ahmad Sorid, dia kata Syekh Daud Al-Fatani dia lahir pada tahun 1133 Hijriyah, meninggal 1279 Hijriyah, berusia 166. Ini dia karena dia dapat maklumat daripada mak sendiri yang mengatakan Syekh Daud itu berusia panjang sampai 200. Inilah orang tua dulu mungkin tak tepat dari segi ini. Jadi Wan Muhammad Sorid lebih pendapat inilah yang warna merah. Tapi Ismail Cik Daud ni dia lebih berpendapat bahawa tarikh lahir Syekh Daud Al-Fatani iaitu 1183 Hijriah, meninggal 1263, berusia 80. Kedua-dua ni masih kedua-dua memang ada alasan. Alasannya meninggal 1276 ni nampaknya sangat tepat kerana kebetulan Wan Muhammad Sorid dia dapat jumpa satu data bahawa pada tahun ni ada solat gaib, iaitu memanglah Syekh Daud Al-Fatani. Walau bagaimanapun, oleh kerana ni dah hampir 300 tahun, memang adalah perselisihan pendapat di kalangan sejarawan di Thailand dan di dunia Melayu. Mungkin insya-Allah masa depan boleh kita buat kajian supaya kita lagi tepat adakah tiga-tiga yang mana satu tarikh lahir yang sebenar, tahun lahir yang sebenar, yang mana satu tahun wafat yang sebenar, dan berapa usia yang sebenarnya bagi Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ini meninggal di Taif. Sekarang kubur beliau masih di sana, berhampiran dengan kubur Ibn Abbas. Kalau kita sempat ke Taif, kita ziarah Masjid Ibn Abbas. Memang di situ di Taif, di kawasan itu, selain daripada kubur syuhada, memang kita boleh ziarah kubur Syekh Daud Al-Fatani. Itu saja yang saya boleh berkongsi
Karena saya tak perlu masuk banyaklah, karena pada mukaddimah yang awal tadi pun Syekh Dr. Ismail Lutfi pun dah cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan Syekh Daud Al-Fatani, ulama Melayu pada abad 18 dan awal 19. Jadi ulama besar Fatani dan juga ulama besar di dunia Melayu khususnya. Tapi Syekh Daud Al-Fatani ini bukan sekadar dunia Melayu, bahkan dunia lain pun timur, karena dia ada juga buku terjemah buku dengan bahasa Arab dan sebagainya, dan cara dia pun memang ada sayap tersendiri yang Syekh Daud Al-Fatani itu kemukakan pada dunia cendekiawan yang kita ada sekarang ini. Saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof dengan penerangan ringkas tadi mengenai Syekh Daud ini. Memang tulisan-tulisan beliau hingga ke hari ini kita manfaatkan. Prof, bagaimana pengaruh Syekh Daud ini dan murid-murid beliau dalam pertembungan dengan British, dengan kerajaan Siam pada masa itu, Prof? Kalau pertembungan dengan British itu memang kena Malaysia lah. Di Thailand ni memang kita lebih kepada Siam. Sebenarnya bukan setakat pengaruh Syekh Daud Al-Fatani, kerana di sini ada mempunyai sejarah sendiri. Islam ni masuk ke Patani di kalangan rakyat jelata ni pada abad 12. Yang masuk melalui keluarga diraja abad 15. Jadi masuk di kalangan rakyat ni 300 tahun. Belum daripada Raja Langkasuka yang terakhir dan memeluk Islam sebagai raja yang pertama di Patani. Jadi 300 tahun yang Islam wujud kat sini. Maka di situ kalau kita lihat sejarah Patani, memang Patani mempunyai independen punya, dia ada kekuatan dia sendiri, ada sultaniah dia sendiri dan sebagainya. Tetapi masa Syekh Daud ni memang di situ tu ada mula peperangan daripada Siam dan Patani dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada Syekh Daud Fatani pun memang orang sini memang terus berjihad kerana perkara itu berlaku. Apatah lagi kalau Syekh Daud Fatani itu dia kemukakan ajaran agama, lagi semangat jihad itu lagi kuat. Jadi dikatakan kedatangan Syekh Daud Fatani 3 kali yang balik sini termasuk dia bukan just lihat peperangan, ada kecimpung dalam peperangan itu sendiri. Apabila datang bukan sekadar kecimpung badan je, tapi fikrah dia ni memang dah lama berkenaan dengan ini. Jadi kalau kita lihat dalam buku-buku dia lebih kepada fiqh, lebih kepada tasawuf, lebih pada apa. Jadi tidak ada khas macam kita berjihad itu tidak adalah, tidak ada. Tapi ya kita dapat faham dalam buku ni petikan tu memang adalah buku. Memang jihad itu perkara yang wajib, bukan fardu kifayah. Wajib ini memang wajib. Jadi oleh kerana pertempuran di antara Siam dengan Thailand berlaku, memang dengan otomatis orang sini kena lawan, dan di situ orang sini dia lebih religious oriented, lebih agama itu ada banyak peranan dalam hidup orang sini. Jadi oleh kerana Syekh Daud Al-Fatani dia mengajar agama, jadi memanglah fikrah itu masuk dalam badan, jadi lagi kuat semangat jihad orang Patani. Itu saya fahamlah. Wallah. Ini ada soalan daripada Brother Irfan. Bagaimana relasi ataupun relation keilmuan Syekh Daud Fatani dengan ulama-ulama Nusantara? Hubungan beliau dengan ulama-ulama Nusantara yang lain. Dia kita lihat satu, Syekh Daud pernah ke Aceh 2 tahun. Dia hubungan guru dan murid. Pertama kita belajar kat ulama di Aceh. Ini untuk Nusantara lah. Lepas itu Syekh Daud balik pergi ke Makkah, belajar di Makkah dan karang beberapa buku, dan ada orang Nusantara sana belajar kat sana. Kita lihat murid dia daripada Kelantan, daripada Aceh, daripada di Kalimantan, sampai anak murid dia ada suruh dicampar dan sebagainya. Ini hubungan anak murid dengan guru. Pertama murid dengan guru, iaitu Aceh sebagai guru, kita sebagai murid. Lepas itu kita sebagai guru, Aceh sebagai murid.
kawan dan sebagainya. Ini ada hubungan dari segi ilmuwan ni memang ada hubungan guru dan murid. Satu, hubungan guru dengan murid. Dua, hubungan kawan. Pernah belajar macam, ada juga pendapat Abdul Samad pernah belajar sama di Mekah. Ini ada hubungan. Yang ketiga, anak murid belajar dengan Syekh Daud Al-Fatani, bukan belajar, bahkan bawa balik ke kampung, buka pondok, buka pesantren. Dan walau bagaimanapun yang tidak ada pondok pesantren, buku karangan Syekh Daud Al-Fatani pun banyak yang diguna di Brunei, Singapura, khususnya mereka yang minat kitab kuning. Kitab kuning ni bukan warna kuning, tapi ada juga yang cover kuning. Kerana kitab kuning ni saya faham kerana lama tu, warna putih lama tu sampai bertukar kepada kekuningan. Jadi dikatakan kitab kuning lah, walaupun cover bukan kuning, tapi ada juga yang kuning. Nak jelaskan ini adalah kitab kuning. Itu. Tapi sekarang ni ada sikit berbeza. Memang Syekh Daud Al-Fatani ini memang ulama besar Melayu, ulama besar petani, tapi kita kena lihat, kita kena ini sebagai banyak bagi pengaruh, banyak kita dekat budi kepada Syekh Daud Al-Fatani, tapi dunia ni ada ubah. Kalau dulu memang susah lah kita nak terus kepada Bukhari, kepada Muslim, nak terus direct kepada ulama-ulama, itu tak ada. Mana kalau bahasa Arab mana nak boleh faham. Jadi kalau bolehnya Minhajul Abidin yang terjemah oleh Syekh Daud. Tapi sekarang ni kita pergi ke Arab, pergi negara-negara Timur Tengah, jadi kita boleh belajar, boleh terus kepada ulama. Jadi sekarang ni, kalau dulu orang sini fokus kepada Syekh Daud Al-Fatani, tapi sekarang ni adalah kan Syekh ni jadi Syekh Daud Al-Fatani sekarang ni kita limited lah, kita confine kepada pondok-pondok dan madrasah. Itu pun ada buku-buku lain. Tapi kalau universiti dan sebagainya sekarang ni tidaklah, mungkin ada research disertasi yang buat berkenaan. Tapi buku asasi rujukan memang direct kepada klasikal punya sekolah imam. Kalau hadis direct kepada Kutubus Sittah. Kalau yang lain pun kita direct. Tapi kita tidak tinggal Syekh Daud Al-Fatani dalam beberapa sudut, dan masih lekat budi orang sekarang dengan Syekh Daud Al-Fatani. Saya faham macam buku. Sebab apa? Kadang-kadang tidak ada nama Syekh Daud Al-Fatani, tapi dikatakan Syekh Daud Al-Fatani. Saya faham, kerana suasana masa tu, kalau 2-3 tahun, tahun dulu, kita ni Fatani ni, Langkasukan ni, Braham, Hindu, Buddha, baru Islam. Jadi masa baru Islam, banyak campuran ajaran dulu lah dalam ibadat dan sebagainya. Kadang-kadang kalau Syekh Daud direct kita nak ubah tu memang susah lah. Mungkin ada anti daripada rakyat jelata. Mungkin dia ada buku tanpa tulis nama supaya tidak ada anti yang kuat daripada masyarakat, tapi boleh kemuka kebenaran. Kemungkinan itu saya faham. Wallah. InsyaAllah. Okey, bro, ini soalan daripada Brother Maksum. Dalam catatan sejarah, sejak kapan Islam masuk dan berkembang di Thailand, khususnya di Fatani? Adakah hubungan sejarah dan perkembangannya dengan Islam di Malaysia? Sejak mula Islam masuk ke Fatani. Kalau sebenarnya dia ahli dakwah ni, dia daripada Makkah terus saja. Tani terus, jadi ada hubungan dalam perjalanan tu. Tetapi mungkin ta'assub kepada negara tu tinggi. Sehingga Melaka kata dia Islam masuk dulu, Tani dulu, ini sampai nak bubukkan dulu. Jadi adalah, tapi sebenarnya saya rasa ada hubungan. Yang kita sini pun, ulama yang datang sini, bukan orang sini, orang Tani tak ada dakwah, mari daripada semua Hadramaut. Ada mungkin masuk ke Aceh, masuk ke Melaka, masuk ke sini, atau masuk sini ke Campadi, macam itulah. Jadi memang adalah hubungan. Kalau kita lihat tarikh kemasukan Islam dalam Nusantara ni, kalau di Thailand dia ada beberapa teori Cina, teori India, teori Arab. Teori Cina dia katakan Islam masuk ke Cina ke Thailand. India kata India. Apa dia alasan dia? Kerana batu perkuburan itu daripada India. Ada daripada Arab. Jadi daripada Arab lebih kuatlah. Jadi kita tengok Islam masuk lebih kurang 11 senturi lah, abad 11. Tapi Raja Patani masuk abad 15, jadi 300 tahun berbeza. Jadi apabila kita cakap Islam masuk sini abad sebelah ni, memang ada petikai di antara negara tak boleh. Sebab apa? Kalau itu dulu. Kita jangan kata mana dululah, bukan soalan. Soalan dalam fakta sejarah masuk di kalangan rakyat jelata 300 tahun berbeda kerajaan. Dan mereka ini saya tak ada hubungan. Mereka ini ke Campar, ulama yang sama, ke Aceh. Kita pun pergi ke Aceh, pergi ke Malaysia. Jadi semua ni saya rasa
Islam masuk ni, kita tak boleh cerita Islam masuk ke Thailand, Islam masuk ke Malaysia. Ke masa dulu tidak ada. Islam masuk ke Nusantara, mana-mana pun memanglah ya ada hubungan. Saya rasa Islam masuk mana-mana pun itu kebanggaan kita. Kalau masuk Melaka pun Melaka, tanah Melayu, kita orang Melayu. Masuk Indonesia pun tanah Melayu, kerana Nusantara. Kita tak boleh nak pinpoint Islam masuk ke Patani, itu sepit sangat pandangan. Jadi Islam masuk Nusantara, dia masuk kat sini terus kat sana kawan kan. Macam kalau saya cerita Syed Daud ni, selepas kahwin orang ni pergi kahwin kat ni, ada lagi keturunan. Jadi panjang cerita. Jadi saya rasa semua ada hubungan. Jadi kita lihat muka Syahram dan saya ni macam orang sama. Jadi kita memang keturunan Melayu sama ya. Indonesia, Thailand khususnya di selatan lah. Kalau selatan tu lain sikit. Wallahualam. Terima kasih Prof. Daripada HM Fahrul ini, bagaimanakah dampak perkembangan fiqh mazhab dan tarikah dan aktivitas Syekh Daud Fatani di Nusantara? Perkembangan fiqh masa itu dan perkembangan tarikah, bagaimana penglibatan dan pandangan Syekh Daud Fatani? Di masa Syekh Daud atau masa sekarang? Masih dulu ya. Ini saya maaf lah, saya tak mendalami berkenaan dengan tarikah lah. Tapi memang Syekh Daud Fatani pun beliau sendiri pun tarikah. Kalau kita lihat tarikah dia tu memang kita tarik sampai ke Nabi dikatakan. Jadi masa itu lain, tarikah memang kuat di masa 200 tahun. Tapi sekarang ni saya tak tahulah di kawasan lain, tapi di Thailand ni macam tarikah tidak ada kedudukan sekarang. Kalau nak tarikah kena susut sikit. Nak susut sikit. Kalau dulu nak mandi kereta wali naubah itu memang ada dulu. Sekarang tak boleh cakap macam ni, di Thailand tak boleh juga. Ni suasana di Thailand sekarang ni, kerana tarikah ni kena susut sikit. Tasawuf memang ada yang betul, tapi kalau yang macam mengatib besar katakan yang ada wali tu wali ni memang kena susut di Thailand. Tak boleh kemukakan perkara ini kepada masyarakat, kerana masyarakat lain sekarang ni kalau cakap tarikah ni memang kurang sikit sambutan. Lebih baik kita cakap mazhab lah. Lebih baik daripada mazhab Syafi'i. Okey, boleh terima mazhab ni boleh semua. Tapi kalau cakap tarikah memang susah sikit. Tapi masa dulu lain, suasana dulu memang lain. Saya pun lihat beberapa buku Syekh Daud ni, tarikah dia memanglah elok lah, kita lihat elok. Tapi kadang-kadang salah faham. Kerana dulu susah kita macam Majmu' Asy-Syarih lah buku tu. Kalau dulu okey lah, kerana kita nak direct susah ke kutub sittah dan sebagainya. Sekarang ni kita boleh lihat macam mana dalil dia. Kita boleh lihat ini ada dalil atau tidak. Jadi oleh kerana masyarakat berubah macam tu, jadi membawa kepada kedudukan tarikah di Thailand khususnya sekarang ni susah. Di lain saya tak tahu lah. Terima kasih Prof. Ini ada soalan ringkas daripada Brother Abdullah. Prof, apakah di Patani ada majlis ulama seperti di Indonesia? Di selatan Thailand lah. Dia di Thailand ni dia ada satu Syekhul Islam bertempat di Bangkok, dilantik oleh kerajaan. Dipilih oleh wakil-wakil masjid imam-imam. Itu Syekhul Islam. Dia ada majlis agama Fatani, diketuai oleh golongan pondok-pondok. Itu satu grup. Dan ada juga tidak ada majlis ulama, tapi diiktiraf sebagai ulama besar termasuk Ismail Lutfi. Jadi saya kalau cakap ni Syekhul Islam di Bangkok, ulama Patani, Syekh Dr. Ismail Lutfi, dan juga ada tabligh. Dia ada 4 ni lah yang besar-besar. Jadi 4 ni memang mempunyai pengaruh masing-masing. Kalau Syekhul Islam kebanyakan pengaruh bagi orang yang cakap Thai. Cakap bahasa Thai memang dia pengaruh dengan Syekhul Islam. Kalau Fatani ni termasuk produk pondok-pondok dan orang lama-lama. Kalau yang Ismail Lutfi ini terdiri daripada academician. Ni lain. Kalau yang tabligh ni memanglah kita macam Malaysia lah. Jadi 4 ni lah golongan. Jadi keempat-empat ni dia ada fatwa mungkin sendirilah. Kadang-kadang dia sendiri. Kadang dia fatwa daripada Bangkok yang 3 tak dengar. Kadang-kadang ni adalah sikit sebanyak. Memang selisih biasa, macam mazhab lah biasa. Yang tidak nak pegang mazhab ada, tidak ada masalah. Jadi Thailand lah sekarang ni kita buka luar lah. Tapi tidak ada masalah kita lah. Tapi sebenarnya kalau tidak, itu ada juga masalah dengan golongan ni, ada masalah dengan golongan ni, perselisihan itu biasa. Cuma kita sekarang ni nak cubakan cari macam mana umatun wahidah, nak cari macam mana ada boleh ikhtilaf supaya
nak berkongsi sama dalam sudut yang sama, dan kita jangan membesarkan sudut-sudut yang kecil-kecil tu. Sebab Islam ni dia banyak pendapat. Mazhab pun bukan 4 lah, jadi ada banyak pada itu, tapi yang kemuka di Thailand 4 lah. Allah. Terima kasih Prof Ibrahim. Prof Ibrahim ini sebenarnya juga adalah orang kanan Prof Ismail Lutfi, seorang kepercayaan beliau. Kita tanya soalan cepu mas pada beliau. Apakah sumbangan Prof Ismail Lutfi pada hari ini dan apakah cabaran-cabaran beliau hadapi? Ini soalan contemporary lah. Dia saya rasa inilah, semua tu ada sumbangan. Syekh Daud ada sumbangan, tabligh ada sumbangan, ulama petani ada sumbangan, Syekhul Islam ada sumbangan, Ismail Lutfi ada sumbangan. Itu berbeza-beza lah. Tapi sumbangan Ismail Lutfi ini satu, yang jelas ni, ya, kewujudan universiti. Jadi melalui universiti ini boleh producekan beberapa cendekiawan. Itu satu. Yang kedua, cara penyampaian dari Ismail Lutfi melalui majlis ini agak berbeza dengan cara-cara penyampaian yang lain yang membawa kepada orang baru-baru, khususnya akademisian ni suka. Sebab akademisian ni dia tak macam Malaysia. Sini kita nak tanya dalil, Malaysia tanya dalil nanti Wahabi pula kan. Jadi kita nak tanya dalil, kalau dalil ada memang kita ikut lah. Jadi cara yang Ismail Lutfi dan rakan-rakan yang melalui majlis ilmi dan sebagainya, jadi inilah cara yang menarik interest daripada kalangan cendekiawan, khususnya akademisian. Tapi walau bagaimanapun, kalau bagi orang lama-lama, ia masih suka lagi dengan ulama petani. Memang jadi semua tu memang ada sumbangan. Jadi Ismail Lutfi ni, kalau Syekh Daud Al-Fatani nampaknya lebih kepada akademisian, tapi kalau Syekh Lutfi ni, dia ada di segi pendidikan universiti, dia ada di segi ekonomi melalui wakaf dan koperasi, dia ada melalui social welfare, melalui Madinatus Salam. Dia jadi banyaklah, dia lebih lihat banyak bidang yang bergerak melalui Ismail Lutfi. Kalau yang tabligh ni nampaknya bidang lebih kepada ilmu, ibadat dan sebagainya. Jadi semua ni ada sumbangan. Jadi kalau kita campur sumbangan ni, barulah masyarakat kita pergi depan. Tapi kalau kita lihat kita yang betul, mereka ni yang salah, ini kita yang sumbangan ada itu, jadi melemahkan kita. Yang itulah yang seluruh Islam kandak tu. Jadi kita tak boleh melemahkan kita dengan kita lihat perkara-perkara yang berbeza. Sebenarnya bukan usul. Yang kita berbeza adalah furuk. Apatah lagi furuk dalam fiqh. Jadi lagi tidak ada masalah. Tapi oleh kerana kita perlu pada masa, mungkin kefahaman kita, ilmu yang kita ada, membawa kepada kita buat perkara furuk macam usul. Itu yang masalah. Bukan masalah tuan guru yang ada, semua tu tidak ada masalah. Tapi yang masalah mungkin ilmu kita tak sampai, membawa kepada kita tak faham maqasid dia. Jadi kalau Ismail Lutfi, ketua tabligh, ketua ulama petani, Syekhul Islam, semua ni baik. Ziarah menziarahi, faham. Mereka ni kerana dia berilmu, dia faham. Tapi orang yang bawah tu adalah sikit. Ni grup ni. Tapi itu bukan masalah lah. Kita usahakan supaya kita hapuskan perkara ni. Mudah-mudahan kita akan menyatu ke ummah di dalam slogan Ummatun Wahidah, insya-Allah. Terima kasih Prof. Kita undang sekali lagi Prof Ibrahim untuk penutupnya. Silakan. Saya ginilah. Syekh Daud Al-Fatani ini memang ulama besar Fatani dan memang ulama besar dalam dunia Melayu, dan beberapa karangan beliau masih diguna, dan kita masih dekat hutang Syekh Daud Al-Fatani. Walau bagaimanapun, kalau ada ulama-ulama baru, saya ni macam orang petani, kalau ulama-ulama baru, dia ada kemukakan perkara yang baru yang berbeza dengan Syekh Daud, itu kalau dari segi furuk tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dunia berubah, kita pun adalah berubah. Saya suka kalau ada beberapa ahli akademi cuba kita kaji beberapa fikrah-fikrah Syekh Daud Al-Fatani ini untuk kita kemuka dengan cara yang moden, untuk diterima oleh masyarakat moden. Kalau buku-buku mereka ni, saya suka baca banyak, tapi berapa orang yang boleh baca Jawi, tulisan lama, Qawaid campur Arab. Jadi kalau ada orang baru, cuba kita fikrah yang sama, perkara yang sama, tapi kita buat sesuai supaya memodernizekan buku Syekh Daud Al-Fatani. Mudah-mudahan perkara 200 tahun, 300 tahun dapat kita hidupkan semula, aktif semula. Tidak ada masalah. Kalau Nabi lagi lah 1400, jadi tak ada masalah. Lagi lama, lagi elok. Cuma cara kemukakan.
Saya rasa cara Nabi sendiri pun kalau bukan ibadah, bukan tak budi yang kita kena ikut macam tu, naik unta tak, bukan kita naik majlis spin tidak ada masalah. Jadi Syekh Daud pun tak perlu kita kutak kuning macam tu, kita ubahkan perkara yang sama, fikrah yang sama. Kalau kita betul-betul suka, jangan kita biarkan orang lama je boleh faham Syekh Daud kerana kita lama, orang baru tak boleh faham, kesian ke dia. Saya tak boleh faham sebab saya ni separuh lama separuh baru. Orang baru dah tak boleh. Jadi rugilah fikrah yang elok. Ulama besar kita yang kita ikat budi dia, kita selalu doa kepada dia, tidak pernah kita lupa dalam solat kita. Tapi kita biarkan buku dia lama, orang tak boleh. Itu sayang. Jadi saya minta kalau adalah, kerana Syekh Daud Al-Fatani ulama dunia Melayu, kalau ada Indonesia, ada Malaysia, buat mana pun kita buat untuk kita sebar, semua activate semula fikrah-fikrah yang elok Syekh Daud Al-Fatani. Dan kita semua doakan kepada Syekh Daud kita, mudah-mudahan Syekh ni lah dia cakap dia, kita sebagai murid dia tapi tak pernah belajar dengan dia, sebab guru boleh syafaat pada kita. Itulah yang kita boleh bagi summary rumusan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.